warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syarila binti Suzurina. Tajuk yang saya pilih untuk consumer behavior retailer adalah membuat keputusan pengguna. Okey, yang pertama yang perlu kita ketahui ialah apa itu keputusan pengguna. Keputusan pengguna ini seperti keinginan seseorang untuk membeli sesuatu produk. Sebagai contoh, rumah. Untuk membeli sebuah rumah, kita kena mengetahui harga pasaran rumah tersebut pada masa kini, pinjaman perumahan yang perlu dibuat, kawasan kejiranan rumah yang kita ingin beli, dan juga kemudahan yang disediakan di kawasan rumah tersebut yang memenuhi kriteria yang dipilih. Seterusnya iaitu proses membuat keputusan. Ini terdapat 7 peringkat proses membuat keputusan, iaitu yang pertama, pengiktirafan, mencari maklumat, penilaian alternatif, pembelian, penggunaan, pasca penggunaan penilaian dan pelupusan. Proses yang pertama iaitu perlu pengiktirafan. Itu pengguna mengenali dan berusaha untuk memenuhi keperluan dan atau kehendak mereka. Terdapat 2 jenis keperluan, iaitu keadaan sebenar dan juga keadaan yang diingini. Itu keadaan sebenar seperti dia telah memiliki produk pada masa kini, tetapi disebabkan oleh kerosakan dan produk itu tidak memberikan hasil yang memuaskan, menyebabkan pengguna perlu membeli barang yang baru. Sebagai contoh, kereta yang rosak memerlukan kos pembaikian yang sangat tinggi. Oleh itu, pengguna membuat keputusan untuk membeli kereta baru bagi menggantikan kereta lama yang menyebabkan kerugian. Dan seterusnya, bagi keadaan yang diingini, iaitu sebagai contoh, pengguna mempunyai komputer desktop. Disebabkan kerja yang memerlukan komputer dibawa ke mana sahaja, pengguna membuat keputusan untuk membeli computerable yang senang dibawa ke mana sahaja, walaupun terdapat komputer desktop yang masih boleh digunakan. Proses yang kedua itu mencari maklumat. Terdapat 2 jenis carian maklumat, iaitu dalaman dan luaran. Sebagai contoh, pengguna ingin membeli computerable. Jadi, carian dalamannya ialah pengguna perlu mencari maklumat tentang komputer di dalam internet untuk mendapatkan lebih maklumat seperti jenama yang ingin dibeli, kapasiti RAM dan juga window yang digunakan oleh komputer tersebut. Harga juga perlu dikenal pasti bagi memudahkan pemilihan pengguna untuk membeli computerable yang mampu dicapai oleh pengguna. Dan seterusnya iaitu carian luaran. Untuk membuat pembelian computerable, pengguna juga boleh bertanya tentang pendapat daripada kawan ataupun keluarga bagi membeli komputer tersebut, adakah ia patut dibeli ataupun tidak. Bagi proses yang ketiga iaitu penilaian alternatif. Beberapa penilaian alternatif untuk dipertimbangkan semasa proses membuat keputusan. Alternatif ini diperolehi semasa carian dalaman, iaitu daripada internet. Maklumat yang diperolehi akan membantu pengguna untuk membuat keputusan sama ada untuk membeli ataupun tidak produk akhir yang dipilih. Seterusnya, proses pembelian. Terdapat 5 jenis proses pembelian, iaitu mahu beli ataupun tidak mahu beli, bila mahu beli, apa jenis dan jenama produk untuk dibeli, di mana untuk dibeli, dan juga last sekali bagaimana ingin bayar. Dan yang selanjutnya iaitu penggunaan. Terdapat 2 jenis penggunaan, iaitu pengguna
dan juga bukan pengguna. Bagi pengguna ialah kita membeli barang tersebut untuk kegunaan diri sendiri. Sebagai contoh, barang penjagaan diri seperti pencuci muka, berus gigi, ubat gigi, shampoo semua. Dan bagi bukan pengguna, iaitu kita yang membeli barang tersebut untuk orang lain dan kita tidak menggunakannya. Sebagai contoh, kita membeli telefon bimbit jenama Oppo dan kita belikan kepada adik kita. Tapi kita menggunakan jenama phone yang lain, iaitu seperti Samsung ataupun Huawei. Seterusnya iaitu pasca penggunaan penilaian. Pengguna akan menilai penggunaan dan membandingkan prestasi produk dengan jangkaan pengguna. Kemungkinan hasil yang diperolehi iaitu kepuasan, ketidakpuasan dan keseronokan. Dan akhir sekali iaitu pelupusan. Ini merujuk kepada tindakan pengguna membuat produk tersebut, iaitu sama ada ia telah ketinggalan zaman ataupun telah luput tarikhnya. Sebagai contoh, telefon bimbit. Sekarang dah ada pelbagai jenis telefon bimbit dengan fungsi kamera yang berbeza, RAM yang besar dan juga kapasiti bateri yang tinggi. Itu sahaja pembuatangan saya tentang membuat keputusan pengguna. Sekian, terima kasih.